Baik, muka surat 507. Tidak ragu lagi bahawa hari itu adalah hari yang sulit bagi orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah. Lalu mereka tidak menyembah, tidak bersyukur kepadanya dan tidak mempedulikan makhluk Allah SWT untuk membantu atau berbuat baik kepada mereka. Manakala orang-orang yang beriman kepada Allah beribadat kepadanya dengan ibadat yang sebenarnya, mensyukuri nikmat dan kurniaannya, mereka memberi kemudahan dan bantuan kepada orang lain sebagai pengiktirafan terhadap kurniaan Allah SWT. Mereka ini tidak diragukan lagi bahawa Allah akan memberikan balasan kerana kebaikan mereka, mengampuni semua dosa dan memudahkan kepada mereka pada hari itu, iaitu hari kiamat. Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah dengan lafaz Muslim bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, Kana rajulu yudayinun nas, fakana yaqulu li fatah, Idza ataita mu'siran fatajawaz anhu, la'alla Allah ay yatajawaza anna. Qala falaqiya Allah fatajawaza anhu. Seorang lelaki pemberi hutang telah berkata kepada pembantunya, apabila kamu pergi kepada seorang yang tidak mampu membayar hutangnya, maka maafkanlah hutangnya. Mudah-mudahan Allah SWT memaafkan dosa kita. Lalu lelaki tersebut wafat menemui Tuhannya, kemudian Allah memaafkan dosanya. Jadi maknanya dia belum buat lagi, dia dah niat. Itu niat ni Allah catat. Semua niat kebaikan tu kita dah dapat pahala. Sebab tu kita sebut belajar supaya setiap pagi kita bangun tidur dengan niat yang baik. Bangun tidur kita belajar untuk susun niat, hari ni aku nak buat benda-benda baik, dan hari ni aku tak mau fikir benda-benda yang tak baik. Hari ni aku nak tolong, aku nak buat semua orang rasa selesa. Hari ni aku nak bahagiakan semua orang. Sebab niat itu Allah dah catat. Dan niat itu juga akan jadi bantuan, kekuatan kepada kita untuk kita menjadi manusia yang lebih baik. Jadi sekarang ni orang ni niat nak lepaskan hutang, dan dia dah bagi tahu kat staff dia, istilah staff dia lah kan, pekerja dia, pembantu dia, nanti kamu pergi kutip hutang, tapi nanti kalau ada orang yang payah nak bayar hutang sebab dia memang susah hidup dia, kamu tengoklah kalau memang susah hidup dia, dah halalkan. Plan dari awal dah macam tu. Walaupun belum jumpa lagi, belum dihalalkan lagi. Jadi itulah apa yang kita nak buat. Sebab tu sebenarnya kalau ada orang nak berhutang dengan kita, itu satu peluang kebajikan. Cuma masalah sekarang ni adalah situasi ni menjadi budaya di tempat kita. Berhutang tu jadi sumber pendapatan. Itu masalahnya. Sepatutnya orang berhutang hanya berhutang ketika mana kalau tak hutang mati. Tu baru betul-betul terpaksa hutang. Hari ni tak teringin beli apa-apa hutang. Satu rumah tu kadang-kadang hutang semua. Peti ais hutang, sofa hutang, katil hutang, mari hutang, baju berhutang. Bayar loan bulanan, baju aja harga 300, bayar 6 bulan, 50 sebulan. Itu yang jadi situasi kita. Kefahaman kita tentang hutang tu dah ada masalah. Sebab tu akhirnya kesan dia pun akan ada masalah. Hutang dalam Islam tu last choice. Jadi kalau kita masih ada harta dalam rumah kita, jangan berhutang. Masih ada benda dalam rumah kita yang boleh dijual untuk kita dapatkan sesuatu. Misal tak boleh nak makan hari ni, baik, jangan cari orang dulu untuk kita pinjam duit, tapi cari dulu barang dalam rumah kita mana yang kita boleh jual. Baju banyak-banyak tu jual, baju second hand dekat bandar ke kan, terpulang. Dan yang penting kita jangan mulakan kaedah kalau tak cukup duit berhutang. Itu out, keluarkan daripada minda kita, pemikiran kita. Sebab hutang ni akan menyusahkan hidup kita ke akhirat. Dan orang yang paling bahagia adalah orang yang suka bagi hutang ke orang. Kalau nak bahagia ke akhirat, jangan fikir untuk berhutang, tapi fikirlah untuk memberi hutang kepada orang yang memerlukan. Ini maknanya kena cerdik jugalah. Tengoklah orang tu perlu ke tidak. Kalau orang tu tak perlu, saja-saja je nak berhutang, dia pula hobi, setiap tengah bulan dah mula berhutang. Tunggu gaji masuk. Masuk je gaji, habis semua bayar hutang. Sebab apa? Sebab dia beli macam-macam lah. Sampai teringin nak beli popcorn, hutang dengan kawan juga. Padahal itu bukan keperluan. Itu keinginan. Kita kena bezakan. Kalau keinginan, jangan berhutang. Dalam hidup kita ni kita ada yang namanya daruriyat. Itu keperluan.
yang ini memang kalau tak ada memang kita boleh mati dan kita perlu berhutang. Baik, kemudian kita ada yang namanya hajiat. Hajiat ni keinginan yang sebenarnya tak ada pun tak apa, tapi kalau ada mungkin keadaan kita akan lebih baik, ya. Kejap, ya. Okey. Jadi tu yang kedua daruriyat, yang pertama daruriyat, yang kedua hajiat, yang ketiga tahsiniyat. Tahsiniyat ni kita panggil kemewahan. Maksudnya kita ambil contoh gini. Kereta contoh, kereta. Baik, kereta ni kadang-kadang daruriyat. Betul, kita perlukan kereta kan sebab nak pergi kerja, nak pergi ke mana-mana tempat yang kita perlukan. Baik, kita perlu kenderaan. Tapi kereta yang macam mana? Baik, kereta yang menjadi keperluan asas kita adalah kereta yang mungkin ada 4 tayar, ada bumbung, dah cukup. Jadi jenisnya tu asalkan dia boleh jalan, itulah kita punya keperluan asas. Baik, kancil ke, arnab ke, kucing ke, yang penting kita boleh jalan. Baik. Kemudian hajiat. Hajiat ni maknanya keperluan. Contoh dalam sebuah kereta tak ada aircon pun boleh jalan. Tapi tak ada aircon, Allah kan, kita rasa nak jalan pun rasa macam nak marah je kan. Jadi akhirnya kita perlu kepada aircon. Jadi aircon tu termasuk hajiat kan. Mungkin ada yang pasang tinted, okay, tinted yang jenis macam mana kan, itu pun termasuk juga hajiat kan. Sebab tak ada tinted pun kita tak mati, cuma ada tinted kita lebih selesa kan. Kita lebih tenang. Kenderaan yang baik itu salah satu daripada apa yang Nabi SAW ajarkan untuk salah satu benda yang boleh membuatkan keluarga kita menjadi lebih baik. Dan antara benda yang seorang suami perlu sediakan kepada keluarga dia adalah rumah yang selesa, kenderaan yang baik. Sebab kenderaan yang baik ni akan membuatkan kehidupan lebih harmoni. Jadi itu termasuk hajat. Kemudian tahsiniat. Inilah dia yang orang pergi beli Lamborghini, Porsche, jenis-jenis kereta ni. Tak naik Porsche pun kita boleh sampai tempat kerja. Bahkan naik Porsche lagilah payah. Pasal kereta terlampau bergaya, akhirnya kita hilang gaya. Maksudnya orang duk tengok kereta, akhirnya kita jadi, perasaan kita tu jadi dengan ujubnya, dengan riaknya, dengan takaburnya, semua bercampur-campur. Kan? Tapi nak pakai pun tak ada masalah asalkan kita boleh jaga hati. Itu tahsiniat. Bahkan sebenarnya sebab apa tahsiniat? Pasal kereta-kereta ni memang dia mewah, memang dia selesa, memang dia laju, tapi masalahnya boleh ke bawa laju kat KL? Tak ada faedah kan. Jadi maknanya itu adalah apa yang kita perlu susunkan dalam kehidupan kita. Biasanya tak ada masalah nak memiliki tahsiniat, tak ada masalah. Cuma kena mampu gitu. Jangan sampai nak dapat tahsiniat tapi berhutang. Berhutang yang dalam keadaan kita sendiri tu ada banyak lagi keutamaan yang lain. Susun keutamaan dalam hidup kita. Selesaikan daruriyat, kemudian hajiat boleh kalau kita mampu, dan tahsiniat kita boleh dapatkan kalau kita mampu. Okay. Baik.